Adakah kerajaan Malaysia pada ketika itu, tahun 2013, telah meneliti dan mengesahkan secara adil dan saksama bahawa penceroboh tersebut sememangnya merupakan orang yang berkait dengan waris Kesultanan Sulu? Isu berkaitan dengan tuntutan waris Kesultanan Sulu berhubung dengan kawasan yang kini dikenali sebagai Sabah dan dahulunya dikenali sebagai Borneo Utara dengan kerajaan Malaysia dari sudut perundangan bermula sejak 144 tahun yang lalu, di mana pada ketika itu Kesultanan Sulu yang memiliki, menjajahi dan menakluki antara lain Borneo Utara, Sabah, telah memberikan kawasan tersebut kepada syarikat Borneo Utara yang merupakan entiti yang mempunyai kuasa untuk mengurus tadbir bagi pihak kerajaan United Kingdom pada masa itu. Apabila hak dan tanggungjawab syarikat Borneo Utara berpindah kepada kerajaan Inggeris, maka di bawah Perlembagaan Perkara 169, kerajaan Malaysia bertanggungjawab untuk mematuhi segala perjanjian yang dimasuki sebelum daripada kemerdekaan berkaitan dengan daerah dan wilayah yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada Malaysia. Pada tahun 1963, apabila Sabah menjadi sebahagian daripada Malaysia, maka Malaysia telah mematuhi perjanjian dengan Sulu tersebut yang bermula pada tahun 1878 dengan membayar bayaran tahunan ringgit Malaysia 5,300 sejak 1963 yang kemudiannya diberhentikan pada tahun 2013. Alasan pemberhentian pada masa itu dilaporkan adalah berkait rapat dengan pencerobohan mereka yang dianggap sebagai wakil Sulu ke dalam daerah Lahad Datu Sabah yang telah mengorbankan beberapa anggota askar dan prajurit Malaysia. Walau apapun, persoalan pertama di situ adalah adakah kerajaan Malaysia pada ketika itu, tahun 2013, telah meneliti dan mengesahkan secara adil dan saksama bahawa penceroboh tersebut sememangnya merupakan orang yang berkait dengan waris Kesultanan Sulu ataupun suatu konspirasi waris Kesultanan Sulu untuk menidakkan perjanjian tersebut. Yang keduanya, adakah waris Kesultanan Sulu diberi peluang untuk memperjelaskan perkara ini sebelum Malaysia membuat keputusan untuk tidak membayar? Akibat daripada itu, waris Kesultanan Sulu telah memulakan satu prosiding timbang tara yang merupakan proses di luar daripada proses mahkamah biasa yang telah dimulakan di Sepanyol atas gesaan waris Kesultanan Sulu bahawa kononnya Sepanyol mempunyai hak untuk menentukan kesahihan perjanjian 1878. Pada 19 Mac 2019, Mahkamah Tinggi Sepanyol telah membenarkan waris Sulu untuk memulakan prosiding timbang tara dengan pelantikan seorang timbang tara. Pada ketika itu, kerajaan Malaysia telah memilih untuk tidak menghadirkan diri di prosiding timbang tara atas alasan bahawa Malaysia tidak bertanggungjawab di atas apa-apa prosiding timbang tara di bawah perjanjian tersebut, kerana perjanjian itu bukannya suatu perjanjian komersial yang mewajibkan prosiding timbang tara. Walau apa sekalipun, kerajaan Malaysia kemudiannya pada 14 Januari 2020 telah memperoleh satu perintah di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu untuk menggantung
prosiding timbang tara yang telah dimulakan di Sepanyol. Tetapi melalui prinsip perundangan antarabangsa, mana-mana perintah seperti itu wajib didaftar di Mahkamah Sepanyol dan kemudian dilaksanakan bagi memberhentikan prosiding timbang tara yang cuma telah diperolehi oleh Malaysia pada 29 Jun 2021. Sebelum daripada perolehan perintah pembatalan prosiding tersebut, Dr. Stampa timbang tara yang dilantik oleh Waris Sulu telah pada 25 hari bulan Mei 2020 mengeluarkan award asal berkaitan kononnya arbitrasi atau timbang tara mempunyai bidang kuasa untuk menentukan tuntutan Sulu. Disebabkan penggantungan dan pembatalan perintah timbang tara tersebut dilakukan oleh Mahkamah Tinggi Madrid, maka Waris Sulu secara licik dan pantas telah memindahkan dan memohon mendaftar prosiding tersebut di Perancis, di mana mereka memperolehi perintah pendaftaran dan penyambungan prosiding timbang tara itu pada 29 September 2021 daripada Mahkamah Eksekuator Paris, Perancis. Berlandaskan daripada itulah mereka telah memperolehi satu perintah timbang tara muktamad pada 28 Februari 2022 di mana timbang tara Dr. Stampa telah memerintahkan Malaysia membayar dalam persekitaran RM69.5 bilion di atas pembatalan salah perjanjian 1878 itu. Sekali lagi, setiap langkah dan prosiding yang diambil di Perancis juga pada masa itu tidak dilibatkan secara terus oleh kerajaan Malaysia ataupun Peguam Negara Malaysia. Dan pada 11 hari bulan Julai 2022, untuk melaksanakan awad muktamad tersebut, Waris Sultan Sulu telah memulakan prosiding pelaksanaan dengan penyitaan beberapa aset milik Petronas, yakni kerajaan Malaysia, yakni rakyat Malaysia di Luxembourg, berpandukan kepada hak mereka di bawah Konvensyen Antarabangsa New York tahun 1958. Malaysia kemudiannya pada sehari selepas itu telah memperolehi penggantungan proses pelaksanaan tersebut. Tetapi penggantungan itu adalah cuma berkuat kuasa sehingga permohonan pembatalan keseluruhan proses timbang tara dan award muktamad dapat diperolehi dengan jayanya di Mahkamah Rayuan Perancis, Paris, Perancis maupun di Mahkamah Tinggi Madrid, Sepanyol. Yang sehingga kini kita belum dimaklumkan oleh pihak berkuasa Malaysia, sama ada pejabat Peguam Negara Malaysia maupun kerajaan Malaysia, apakah kedudukan prosiding itu. Sehingga itu dijawab dan sehingga kita dapat membatalkan awad muktamad dan prosiding timbang tara yang telah bermula sejak pada 29 Mac 2019 itu, sehingga itulah setiap aset negara kita menurut Konvensyen New York 1958 akan terdedah di mana-mana negara yang menandatangani konvensyen tersebut di mana adanya aset Malaysia. Itulah sebabnya ianya menjadi isu kedaulatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia. Sekian.